Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazril bin Muhammad Syukri mewakili Grup 2 ingin memulakan pembentangan kami yang bertajuk Budaya Mentalism dan kesannya terhadap masyarakat Islam masa kini yang akan dikaitkan dalam filem Catch Me If You Can. Sebagai pengenalan, izinkan saya menceritakan terlebih dahulu tentang budaya mentalism. Apa itu budaya mentalism? Mentalism didefinisikan sebagai fahaman atau falsafah yang mempercayai bahawa hanya benda lah atau harta yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini dalam kalangan masyarakat. Dalam kefahaman yang lebih mudah, seseorang individu mementingkan kebendaan atau harta lebih daripada segalanya yang menyebabkan individu tersebut sanggup melakukan apa segala cara demi mendapatkan kebendaan. Antara sifat seseorang itu bersifat materialistik adalah apabila individu itu dinilai melalui kemewahan sebagai contoh, melalui kereta yang mewah, rumah mewah, jenama pakaian yang mewah dan cara gaya hidup yang mewah dipamerkan. Kenapa dan mengapa seseorang itu bersikap materialistik adalah disebabkan mereka ingin dipandang hebat dan dihormati hanya kerana kemewahannya. Seterusnya, sikap materialism ini juga sudah menjadi salah satu budaya yang dibina dalam kalangan masyarakat termasuklah di Malaysia. Ini boleh dilihat dalam cara orang berfikir dan bertindak dengan menekankan pencapaian dan pemilikan barangan yang bernilai tinggi sebagai tanda kejayaan dan kemakmuran. Seterusnya, sebelum membincangkan lebih mendalam berkaitan dengan budaya mentalism, saya akan menceritakan sedikit tentang filem yang dipilih di mana filem ini mempunyai kaitan dengan tajuk yang dipilih iaitu budaya mentalism. Filem yang kami pilih ialah Catch Me If You Can. Filem ini adalah sebuah filem yang bergenre filem drama jenayah biografi Amerika. Filem ini yang diadaptasikan dari kisah nyata Frank Abagnale Jr., seorang penipu terkenal yang berhasil mengkaburi orang ramai dan institusi kewangan dengan mengambil identiti orang lain. Filem ini bermula dengan Frank diperankan oleh Leonardo DiCaprio yang masih berusia 16 tahun dan telah menjalani kehidupan yang tidak stabil kerana ibu dan bapanya yang telah bercerai. Frank kemudian membuat keputusan untuk lari dari rumah dan melakukan penipuan untuk menyara hidupnya. Dia berjaya mengelabui orang ramai dengan mengambil identiti seorang doktor, pilot dan pegawai kewangan yang mahir. Walaupun Frank telah berjaya mengelabui orang ramai, dia juga mengalami beberapa kegagalan dalam perjalanan penipuannya. Terdapat juga beberapa peristiwa yang membuatnya menyedari bahawa kehidupan sebagai penipu tidak seindah yang dibayangkan. Akhirnya, Frank ditangkap setelah berusaha mengelak selama beberapa tahun. Walaupun dia dipenjarakan, Frank dibebaskan setelah membantu pihak FBI atau polis menangkap penipu-penipu yang lain. Filem ini akan dikaitkan dengan tajuk yang dipilih iaitu budaya mentalism dan akan dibincangkan kesannya terhadap masyarakat Islam masa kini. Seterusnya kita beralih kepada isi yang pertama iaitu sifat tamak. Sifat tamak adalah keinginan yang tidak pernah puas untuk memiliki lebih banyak dari apa yang dimiliki saat ini. Ini dapat dilihat dalam keinginan untuk memiliki wang, harta, kekuasaan, bahkan perkara-perkara yang tidak dapat diukur dengan harta benda seperti kebahagiaan dan juga kejayaan. Sifat tamak sering dianggap sebagai sesuatu yang negatif kerana dapat mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain ataupun diri sendiri. Sifat tamak ni adalah sifat yang menjadi punca utama bagi materialisme dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat jelas dalam movie Catch Me If You Can yang menceritakan kisah seorang penipu terkenal bernama Frank Abagnale Jr. Frank ni dia memiliki sifat yang tamak dan ingin selalu mendapatkan yang terbaik, tidak kira dalam hal harta ataupun status sosial. Sikap tamak Frank ni dapat dilihat ketika dia berusaha keras untuk menipu orang-orang sekitarnya dengan cara dia memasukkan identitinya sebagai pilot, doktor dan juga peguam. Dia ni tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia dah miliki. Bahkan dia terus mengejar kekayaan dan status sosial yang lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini jelas menunjukkan bahawa sikap tamak dapat menjadi penyebab utama seseorang menjadi materialistik dalam masyarakat kita. Seterusnya kita beralih kepada kesan tamak dalam masyarakat Islam masa kini. Tamak dalam masyarakat Islam dapat menyebabkan sikap konsumtif dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat Islam serta menjauhkan individu dari tujuan akhir yang diinginkan oleh Islam, iaitu keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Tamak juga dapat memicu pertegangan dan perpecahan dalam masyarakat serta mengurangi ketaatan dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Sifat tamak ini dapat membawa kepada lebih banyak keburukan dalam masyarakat Islam. Seperti contoh, yang pertama, sikap ini telah menjadikan umat Islam lebih terpesong daripada ajaran agama yang sebenar. Umat Islam yang terlalu mengejar kekayaan dan kemewahan sehingga lupa akan kewajipan untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan seharian. Ini menyebabkan umat Islam tersebut tidak lagi fokus pada akhirat dan lebih tertumpu pada dunia yang fana ini. Yang kedua, sikap ini juga telah menyebabkan umat Islam mudah sangat terpengaruh oleh budaya barat yang bercanggah dengan ajaran Islam. Umat Islam yang terlalu mementingkan kemewahan dan kekayaan mudah terpengaruh dengan gaya hidup barat yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menyebabkan umat Islam tersebut mudah lupa akan nilai-nilai Islam dan lebih cenderung kepada gaya hidup yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang terakhir, sikap ini juga telah menyebabkan umat Islam kurang rasa bersyukur pada Allah dan lebih mementingkan diri sendiri. Umat Islam yang terlalu mengejar kekayaan dan kemewahan sering kali lupa akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ini menyebabkan umat Islam tersebut kurang rasa bersyukur kepada Allah. Oleh itu, kesimpulan yang dapat saya simpulkan, sikap tamak dan mementingkan materialisme dalam masyarakat Islam masa kini perlulah kita kurangkan dan gantikan dengan sikap yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Umat Islam perlu kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang sebenar dan mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan seharian. Ini akan membantu umat Islam kembali ke jalan yang benar dan mencapai keberkatan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Terima kasih. Seterusnya, ketidakharmonian dalam hidup. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakharmonian dalam hidup dan apakah kaitan budaya materialism dengan ketidakharmonian dalam hidup? Ketidakharmonian dalam hidup merupakan punca berlakunya budaya materialism. Apabila seseorang itu taksub dengan budaya materialism, mereka akan lebih mementingkan kebendaan dan melupakan orang sekelilingnya, terutama ahli keluarga. Sebagai contoh, kita boleh melihat bahawa watak utama iaitu Frank Abagnale Jr. dibesarkan dalam keluarga yang sempurna pada awalnya. Namun, terjadi satu kejadian di mana berlakunya satu kejadian yang membuatkan ibu bapanya bercerai. Hal ini membuatkan Frank berasa sedih dan marah kerana merasakan bahawa kedua ibu bapanya tidak sayangkannya. Islam menekankan pentingnya keharmonian dalam keluarga. Keluarga yang harmoni akan mewujudkan kebahagiaan dalam institusi kekeluargaan. Ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang harmoni dan sejahtera. Ia merupakan satu amanah yang wajib dilaksanakan dengan sempurna oleh ibu bapa dalam melahirkan generasi yang bakal menjadi pelaburan pada masa depan di dunia dan akhirat. Oleh itu, ibu bapa wajib melakukan tanggungjawab mereka dengan sebaik mungkin dalam mewujudkan suasana harmoni dalam institusi kekeluargaan kerana mereka merupakan individu yang penting dalam mewujudkan keharmonian dalam hidup. Seterusnya, kesan budaya materialism terhadap ketidakharmonian dalam hidup masyarakat. Ketagihan budaya materialism boleh mengubah seseorang daripada seorang yang jujur kepada seorang penipu. Sebagai contoh, Frank tidak berasa malu melakukan penipuan sehingga menyebabkan kerugian yang melampau terhadap mangsa-mangsanya yang percaya dengannya. Ini membuktikan ketagihan terhadap budaya materialism membuatkan seseorang itu terus leka mengejar harta dunia tanpa memikirkan baik dan buruk sesuatu perkara itu. Hal ini boleh menyebabkan rasa iri hati dan berlakunya hasad dengki antara masyarakat yang saling bersaing untuk mencapai kekayaan. Akibatnya, ia boleh menyebabkan pertelingkahan dan pergaduhan yang boleh mengganggu kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Ianya boleh menyebabkan berlakunya perpecahan antara masyarakat sekaligus menyebabkan hubungan antara masyarakat menjadi renggang dan tiada keharmonian yang akan wujud dalam hubungan kemasyarakatan. Ia juga akan menyebabkan budaya materialism menjadi semakin luas dan anak-anak muda akan terus leka mengejar kebendaan tanpa memikirkan orang lain. Perpecahan umat adalah perkara yang amat dilarang dalam Islam.
Kita sebagai umat Islam wajib mempertahankan benteng Islam dari berlakunya perpecahan yang boleh menyebabkan diri kita mundur dari semua aspek. Kita perlu bekerjasama dan saling bantu-membantu antara masyarakat, tidak kira agama, bangsa dan negara. Dengan cara ini, tidak mustahil akan lahirnya satu komuniti yang harmoni, yang mampu menaikkan imej Islam sebagai agama yang mementingkan keharmonian dalam hidup. Oleh itu, budaya materialism yang wujud dalam masyarakat boleh menimbulkan ketidakharmonian jika tidak dikawal dengan baik. Setiap masyarakat mesti mengingatkan diri mereka tentang nilai-nilai lain yang penting dalam kehidupan serta mengamalkan sikap yang harmoni dan bertanggungjawab dalam melakukan sesuatu perkara. Masyarakat juga perlu berfikiran positif dalam mengejar kemewahan. Dengan ini, keharmonian dalam kehidupan boleh terpelihara dan menjauhkan diri kita dari terus hanyut dengan budaya materialism. Seterusnya, faktor lain yang menyebabkan budaya materialism ini berlaku adalah akibat kesempitan hidup. Kesempitan hidup dapat mempengaruhi masyarakat secara negatif. Ketika seseorang hidup dalam kesempitan, mereka mungkin akan merasa tertekan atau kehilangan harapan yang dapat menyebabkan masalah-masalah seperti depresi dan ketidakstabilan emosi. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalankan kewajipan agama mereka, seperti melakukan ibadah secara teratur atau mengeluarkan zakat. Di dalam filem Catch Me If You Can yang menceritakan tentang Frank Abagnale Jr. yang terpaksa menjalani kehidupan penuh cabaran selepas perpisahan antara mak dan ayahnya, Frank telah melarikan diri dari rumahnya dan terpaksa hidup sendiri berdikari di luar mencari wang untuk meneruskan kehidupan. Kesan budaya materialism dalam kesempitan hidup masyarakat pula ialah ia akan mendorong mereka melakukan apa sahaja untuk mendapatkan kemewahan dan harta walaupun dengan cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, mereka akan menipu, berjudi, melakukan jual beli yang haram, mencuri dan sebagainya hanya untuk mendapatkan apa sahaja yang mereka inginkan. Dalam situasi yang dihadapi oleh Frank di dalam filem Catch Me If You Can ini, Frank telah memalsukan identitinya, menipu orang ramai dan mencuri duit daripada pelbagai bank hanya untuk terlihat mewah. Meski pada awalnya Frank melakukan ini hanya untuk bersenang-senang, namun lama kelamaan ia telah menjadi satu habit bagi Frank. Ini adalah satu-satunya cara untuk Frank terus mendapatkan kemewahan walau terpaksa menipu satu dunia. Namun, kesenangan ini tidak bertahan lama kerana pada akhirnya Frank telah menghadapi hukuman atas segala perbuatannya dan merasakan pahitnya hidup dalam kesempitan setelah semua penipuannya berjaya diberkas. Sebagai seorang Muslim, kita harus memahami bahawa hidup di dunia ini tidak selamanya mudah dan indah. Ada kalanya kita harus menghadapi kesulitan dan kesempitan. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadi satu alasan bagi kita untuk terjebak dalam budaya materialism yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Islam mengajar bahawa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kemewahan dan kekayaan, melainkan pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seharusnya bersikap rasional dalam mengelola harta dan tidak terlalu leka mengejar kemewahan yang tidak kekal abadi. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam menghadapi kesulitan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa memberi kelapangan seorang Muslim dari kesempitan dunia, maka Allah akan melapangkannya di hari kiamat. Dan barang siapa meringankan orang yang menderita, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan di akhirat. Dengan demikian, sebagai seorang Muslim, kita harus saling tolong-menolong agar dapat mengurangi impak negatif dari kesempitan hidup. Jadi seterusnya kita masuk ke dalam isi yang keempat, iaitu sistem kasta. Jadi sistem kasta ni merupakan sebuah sistem sosial yang diterapkan dalam budaya materialism, di mana individu diklasifikasikan ke dalam golongan tertentu berdasarkan kelahiran dan status sosial mereka. Status ini membagi masyarakat ke dalam beberapa kelas atau golongan yang memiliki hak yang tersendirilah. Jadi golongan ini biasanya terdiri daripada golongan para pemimpin dan bangsawan. Jadi sistem kasta dalam budaya materialism juga mempengaruhi bagaimana orang dianggap dalam masyarakat.
seseorang yang berada di golongan tertinggi dianggap lebih baik daripada golongan yang rendah. Dan ini dapat mempengaruhilah bagaimana orang dianggap dalam masyarakat dan bagaimana mereka diperlakukanlah. Jadi secara umum sistem kasta dalam budaya materialism ni dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang tidak adil. Dalam kata erti yang lain, sistem kasta dalam budaya materialism merupakan sebuah sistem yang mengatur bagaimana seseorang dikategorikan berdasarkan tingkat kekayaan dan kemewahan yang dimilikinya. Untuk dalam filem Catch Me If You Can, sistem kasta ditunjukkan melalui bagaimana Frank Jr. Dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya sehingga dia dibesarkan dengan segala kemewahan dan kemudahan yang ditawarkan oleh kekayaan keluarganya. Namun setelah keluarganya mengalami masalah bankrupt, Frank harus mencari cara untuk bertahan dan mencari nafkah dengan cara yang tidak baik. Frank kemudiannya memutuskan untuk menipu orang lain dan mengaku sebagai doktor dan juruterbang untuk dapatkan wang dengan cepat. Jadi dalam sistem kasta dalam budaya materialism, dia tunjukkan melalui bagaimana orang-orang di sekitar Frank memandangnya. Orang yang kaya dan berpengaruh memandang Frank sebagai penghinaan lah, kerana dia hanya menipu dan mengaku-ngaku untuk menjadi orang kaya dan berpengaruh. Namun selepas tu ketika Frank berjaya mendapatkan wang daripada mereka, mereka mula memandangnya dengan penghargaan dan menganggap Frank ni sebagai seorang yang bijak dan pintar lah. Seterusnya kita akan masuk ke kesan sistem kasta. Kesan utama sistem kasta dalam budaya materialism kepada masyarakat Islam pada masa kini adalah munculnya sikap sesetengah individu yang menganggap diri mereka lebih baik daripada diri orang lain. Ini akan menimbulkan persengketaan dan perpecahan dalam masyarakat. Dan ia boleh menjejaskan keharmonian dan keamanan dalam komuniti. Selain itu, sistem kasta dapat menyebabkan diskriminasi terhadap individu yang tidak berada dalam kelas yang tertinggi lah. Jadi, mereka yang dalam kelas-kelas yang terendah ni mungkin tidak dapat peluang yang sama dalam bidang seperti pendidikan, pekerjaan ataupun hak-hak yang lain lah. Ini akan menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi dan boleh menjejaskan kesejahteraan individu dan kemajuan masyarakat secara keseluruhannya. Kesimpulannya, daripada isi utama yang dibincangkan dalam tugasan ini iaitu sikap tamak, ketidakharmonian hidup, kesempitan hidup, kehidupan yang dialami dan sistem kasta adalah kesemuanya berpunca daripada budaya materialism yang ditunjukkan dan kesannya terhadap masyarakat Islam masa kini. Berdasarkan kesemua perbincangan tentang isu berkaitan dengan budaya materialism ini, kita dapat lihat bahawa budaya materialism adalah budaya yang sangat memberi impak negatif kepada seseorang individu tersebut. Sememangnya ketika menghadapi fasa budaya materialism ini, kita akan berasa selesa dengan keadaan yang mewah, tetapi perlu diingatkan tidak selama-lamanya kita perlu bergantung dengan kemewahan di dunia, kerana kemewahan di dunia tidak boleh membawa kita sebagai bekal di akhirat kelak. Seterusnya, pengajaran yang boleh kita pelajari dalam filem yang dipilih iaitu Catch Me If You Can adalah filem yang baik untuk ditontoni di mana jalan cerita dan watak yang dimainkan oleh Frank Jr. jelas menunjukkan bahawa budaya materialism itu terpupuk disebabkan oleh dikaburi oleh duit dan kemewahan. Kita juga dapat lihat di mana dalam filem ini Frank Jr. menunjukkan dirinya bersikap tamak dalam menentukan kehidupannya dengan diuji dengan sejumlah cek yang banyak dibuat secara dan beliau meneruskan sikap tersebut demi mengubah gaya hidupnya dan membantu ahli keluarganya. Benar bagai dikata, niat tidak menghalalkan cara. Namun niatnya yang baik ingin membahagiakan ahli keluarga, tetapi budaya materialism dan sikap tamak yang ditunjukkan adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang Islam kepada umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 96, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak kepada kehidupan di dunia, bahkan lebih tamak lagi daripada orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkan dari seksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Secara keseluruhannya, budaya materialism adalah suatu perkara yang perlu kita jauhi, terutamanya kepada umat Islam, kerana jelas mengatakan bahawa dalam Islam sikap materialistik dan bersikap tamak itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Oleh kerana itu, perlu diingat bahawa kebahagiaan dan kesenangan hidup tidak akan seharusnya ditentukan oleh dari segi barang-barang atau kemewahan semata-mata, tetapi juga oleh hubungan sosial yang baik, kesejahteraan dalam menjalani kehidupan dan kitaran hidup yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Islam masa kini. Sekian daripada saya mewakili grup ini. Sekian, terima kasih.